Ahli Sunnah wal Jamaah itu disebut sebagai yang kebanyakan kita tahulah dari segi akidahnya, pengamalannya kita mengikut Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, ataupun senang sifat 20 lah. Asy'ariyah Maturidiyah ada orang kata susah nak faham. Saya tanya sifat 20 tahu tak? Tahu. Itulah dia gagasan yang telah dicetuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan kemudian kita bermadhab lah, sebab ada kelompok-kelompok yang dia tidak mahu bermadhab. Dia mengajak supaya tukar-tukar madhab sesuka hati dia kan. Jadi itulah tentang oleh kita. Dan kemudian tasawufnya mengikut Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi nampak terlalu komplit, jadi kita nak tanyalah kepada Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Jadi macam mana kita nak faham tauhid atau akidah ni dengan lebih mudah lah, dengan cara mudah fahaman. Sebab kita kali ni bercakap di depan tentera, depan prajurit kan. Biasa kita bercakap depan ustazah. Jadi hari ini kita bercakap depan tentera. Jadi bagaimana nak ada tadi tadi Dr. Syuhada dah sebut dah kan. Ahli Sunnah wal Jamaah tu termasuklah tentera, polis, segala-galanya kan. Okey, jadi macam mana nak fahamkan mudah tauhid ni kalau dalam pemahaman askar tentera ni macam mana Dr.? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Azlan bin Raihan, sahabat panel yang saya kagumi lagi saya kasihi, Syekhuna Dr. Syuhada bin Mahmud, kekanda kami Lieutenant Colonel Nur Zaidi bin Ciklah, guru kami Dr. Abdul Rahman bin Mahmud, sahabat kami Saiful Nizam bin Manjan, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan soalan tersebut, saya cuba mudahkan bahasa, iaitu tauhid ini boleh kita bahagikan kepada dua. Itu pemahaman, bukan tauhid ada dua, tetapi memahami tauhid tersebut. Pertama, iaitu kita katakan ma'rifat ammah, ma'rifat secara orang awam, iaitu segala perbahasan tauhid ini kita tumpukan, fokuskan kepada satu sifat sahaja, iaitu sifat al-wahdaniyah, iaitu ketunggalan ataupun esa. Jadi bila kita membahaskan tentang wahdaniyah, artinya keesaan, kita sedang membahaskan berkenaan dengan tiga perkara. Pertama dipanggil tauhiduz zat, yang kedua tauhidus sifat, yang ketiga tauhidul af'al. Terjemahannya ialah mentauhidkan zat Allah Ta'ala, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan af'al Allah Ta'ala. Af'al ini adalah plural daripada fi'lun, perbuatan. Baik. Yang pertama kita kata tauhidul zat, kedua tauhidus sifat, yang ketiga tauhidul af'al. Perbahasan ini terkandung dalam satu nama, iaitu al-wahdaniyah, esa. Dan ilmu tauhid ini adalah daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan, berarti mengesakan. Bila kita kata ilmu tauhid, artinya ilmu mengesakan. Yang diesakan itu ialah zat yang wajibul wujud, yang namanya adalah Allah. Jadi kita faham Allah itu adalah nama. Jadi nama bagi siapa? Nama bagi Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Zat yang wajibul wujud, iaitu satu zat. Jadi namanya Allah. Adakah namanya Allah sahaja? Tidak. Yang Asmaul Husna yang kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, apa lagi?
An-Nafi', Ad-Dar, Ar-Rahman, kesemuanya itu adalah nama bagi zat yang wajibul wujud. Namun kelebihan nama Allah ini kerana sudah menjadi kebiasaan. Kita bila menyebut Allah itu bererti zat yang wajibul wujud. Maka Allah ini dikatakan sebagai ismu zat. Dalam di sudut pandangan para ulama, bila sebut sahaja Allah, maka terkandung di dalamnya Asmaul Husna yang 99 atau 98, tolak Allah tadi. Jadi 98 nama Allah itu terkandung dalam satu nama, iaitu dipanggil Ismu Zat, yakni Allah. Jadi menyebut Allah itu berzikir dengan Allah bererti menyebut segala asma yang ada pada Allah. Bila kita mengatakan tauhid, artinya mentauhidkan zat yang wajibul wujud yang namanya Allah. Bila kita mentauhidkan dia, bererti kita mentauhidkan dari sudut zat dirinya, daripada sifat yang ada pada dirinya, dan perbuatan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba dia. Baik, kita satu persatu. Bila kita kata Allah itu esa pada zat, yang ini kita sebenarnya sedang membahaskan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Iaitu sifat nafsiyah, iaitu membicarakan tentang diri zat, iaitu sifat wujud. Allah itu zatnya wujud. Zatnya itu qidam, tidak berpermulaan. Zatnya itu tidak akan binasa. Zatnya itu mukhalafah lil hawadis. Zatnya itu qiyamu bin nafsih, artinya segala sifat ada pada zat. Kemudian zatnya itu wahdaniyat, esa. Jadi perbahasan esa zat ini pula, adakah zatnya seperti zat kita? Tidak. Zat kita ada kulit, ada darah, ada tulang, ada urat, ada rambut dan sebagainya. Allah tidak ada unsur tersebut. Kenapa tidak ada unsur itu? Karena Allah mukhalafah lil hawadis, tak sama dengan makhluk dia. Kalau kita bayangkan sekalipun satu zat yang sangat hebat, yang maha hebat dalam fikiran kita, dan tidak pernah ditemukan dalam dunia ini benda yang kita bayangkan, adakah itu sebahagian daripada ciri-ciri ketuhanan? Tidak. Kenapa tidak dikatakan sebagai Tuhan? Kerana bayangan itu timbul daripada makhluk, maka makhluk yang keluar daripada dirinya juga adalah makhluk. Maka Allah bukan seperti itu. Jadi zat ini mudahnya ialah dia laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dianya adalah qidam, tidak berpermulaan, dan baqa, tidak ada pengakhiran. Kemudian dia mukhalafah, tak sama dengan apa jua sekalipun walaupun kita bayangkan. Dan dia qiyamu bi nafsih, artinya segala sifat itu yang kita kata kamalat, yang maha sempurna, itu ada pada zat. Dan zat itu tunggal, iaitu tidak ada zat yang lain seperti zat Allah, atau dirinya bukan terbina daripada unsur-unsur yang tertentu. Itu dikatakan tauhiduz zat. Kemudian kita mentauhidkan lagi dari sudut sifat Allah Ta'ala. Ini membahaskan tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani artinya sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala, iaitu sifat yang bangsa ada, yang ada. Arti sifat ada ialah sifat itu dapat dilihat di akhirat kelak seandainya Allah bukakan hijab. Sifat apa dia? Kudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Tidak ada sifat-sifat ini pada makhluk yang lain. Tak ada. Dan tidak terjadi sifat yang sama ada dua pada Allah Ta'ala. Seperti kita katakan Allah itu bersifat kudrah. Kudrahnya cuma esa. Allah itu bersifat iradat. Iradatnya cuma esa, satu sahaja. Tidak ada dua zat. Tidak ada dua sifat kudrat. Tidak ada sifat iradat. Jadi kita mengesakan Allah Ta'ala daripada sudut Allah itu sifat ma'aninya esa. Tidak berbilang-bilang. Cuma satu. Dan tidak ada sifat yang seperti itu pada mana-mana makhluk atau mana-mana Tuhan yang kita kata itu sebagai Tuhan. Tidak ada. Jadi kita katakan tauhidus sifat, iaitu sifat ma'ani Allah Ta'ala itu esa.
Dua. Dan yang terakhir, tauhidul af'al. Ini kalau kita bahas dalam kitab Kifayatul Awam, ya, kitab ini sangat bagus. Mudahnya begini, yaitu berdasarkan dalil, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah khalaqakum, menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, artinya wa khalaqa ma ta'malun, yaitu Allah menjadikan kamu. Wa khalaqa, takdirnya Allah itu juga menciptakan ma ta'malun, apa jua yang engkau lakukan. Artinya setiap perbuatan yang terbit daripada mana-mana makhluk, sama ada manusia ke dia, jin ke dia, siapa sahaja, itu datang daripada Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan tersebut. Dalil yang lain Allah mengatakan wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang menciptakan, Allah memilihkan takdir. Maka lahumul khiyarah. Mereka tidak memiliki sebarang pilihan. Walaupun ada yang mentafsirkan ialah ma tersebut bukan bermakna tidak. Tetapi wa yakhtar, Allah memilihkan, maka khiyarah, yaitu barang yang terbaik untuk segala makhluk dia. Allah yang pilihkan. Jadi artinya ialah dalam kitab Kifayatul Awam, mudahnya kitab asas dalam pengajian ilmu tauhid, bahawasanya tidak ada fi'lun yang dinisbahkan kepada makhluk melainkan semua daripada Allah. Cuma oleh kerana terbit perbuatan itu pada zahirnya makhluk, maka dikatakan iktisab, usaha daripada dia. Tapi hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Sebab kalau kita kata ada daripada dia, artinya berkumpul dua mu'assirah ini, dua yang memberi bekas terhadap satu perbuatan. Mana boleh satu benda dua pencipta? Tidak akan ada. Cuma satu daripada Allah. Cuma Allah bagi satu pilihan, iaitu ikhtiar untuk memilih yang hakikatnya sudah dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Cuma manusia berjalan di atas track tersebut, iaitu dia redha atau tidak, dia usaha atau tidak, dan dia memandang cara macam mana. Jadi ilmu tauhid ini ialah apa jua perbuatan itu dinisbahkan kepada Allah. Itu pada hakikatnya demikian. Tetapi oleh kerana timbul daripada makhluk, kita kata itu daripada makhluk, tetapi tadbirnya langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberikan manusia untuk memilih, dan pilihan itu tidak memberi sebarang bekas. Maka kita katakan iktisab daripada si fulan, tetapi takdir daripada Allah yang menentukan. Jadi mudah nak kata macam mana, bahasa yang paling mudahnya ialah apa jua yang datang daripada makhluk, usaha ikhtiar daripada dia, hakikatnya ialah satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan kecenderungan jiwa untuk mencapai sesuatu itu adalah kecenderungan yang dicenderungkan oleh Allah untuk mencapai satu takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz. Boleh faham tak bahasa tu? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ya, mudah-mudahan kita boleh faham, dan mungkin saya boleh buat satu kesimpulan yang agak mudah. Pada saya mudahlah, pada tuan-tuan saya tak tahu mudah ke tidak. Tapi maknanya tauhid tadi yang membahaskan tentang Allah itu esa. Itu sahaja. Bila Allah itu esa, perbahasannya pada tiga penjuru. Esa di sudut mana? Di sudut zat, dari sudut sifat, dari sudut perbuatan. Maka seorang muwahhid, ahli tauhid yang mengesahkan Allah, mesti mengesahkan Allah dari sudut zat Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatan daripada Allah yang terzahir pada manusia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi secara kesimpulannya apa yang telah diceritakan oleh Dr. Yusri Mazlan tadi adalah berkenaan dengan sifat 20. Maknanya inilah akidah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dan telah diringkaskan. Maknanya kita kena mengetahui berbahasan berkenaan dengan ilahiyat seperti zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah. Jadi tuan-tuan juga boleh mengikuti pengajian-pengajian Dr. Muhammad Yusri Mazlan di YouTube. Ada kita buat kadang-kadang pengajian di Masjid Negeri berkenaan dengan perbahasan-perbahasan berkenaan dengan tauhid. Jadi